Dia menjerit-jerit bagi tahu dekat Dian yang mak dia ni dah meninggal. Tapi bila A cakap macam tu, Dian marah balik dekat A. Dian ni siap cakap dekat A tu. Dia cakap, jangan nak pandai-pandai cakap mak aku dah meninggal. Mak aku hidup lagi. Hari-hari aku bagi dia minum susu, aku sikat rambut dia. Kau jangan nak mengarut. Macam tu Dian cakap dekat A tau. Hai, Assalamualaikum. It's me Syafinas and welcome back to channel Pukul 3 Pagi. Terima kasih sebab dah klik video ni. Hari ni Nas nak ceritakan satu kes yang tengah viral dekat negara jiran kita iaitu Indonesia. Iaitu satu kes kematian sebuah keluarga yang tinggal di Kalideres di Jakarta Barat. Kes kematian keluarga ni memang misterius sangat. Dan setakat ni kes ni masih lagi dalam siasatan pihak berkuasa. Jadi setakat ni kes ni boleh dikatakan kategori unsolved lah. Ceritanya satu keluarga ni ada 4 orang semuanya. Dan keempat-empat mereka ni ditemui telah meninggal dunia dekat dalam rumah mereka. Dan antara keempat-empat jasad ni ada yang dah meninggal terlalu lama sampaikan jasad tu dah pun kering kat dalam rumah tu guys. Jadi macam mana keluarga ni boleh meninggal dalam keadaan yang macam tu sekali? Sebelum kita teruskan cerita ni, jangan lupa untuk like video ni dan subscribe ke channel Pukul 3 Pagi untuk membantu channel ni berkembang. Let's jump into today's story. Permulaan kes ni ialah pada 10 November apabila keluarga ni telah ditemui mati dekat dalam rumah mereka yang terletak di satu kawasan perumahan elit di Jakarta yang bernama Citra Garden. Anggota keluarga ni terdiri daripada sepasang suami isteri iaitu Rudianto dan Margareta, anak perempuan mereka yang bernama Dian dan Budianto. Budianto ni ialah adik lelaki pada Rudianto. Mulanya tu adalah seorang lelaki ni, dia pun penduduk dekat Citra Garden tu juga. Hari tu dia pergi berjoging. Lepas tu masa dia lalu dekat depan rumah Rudianto ni, dia tercium satu bau yang sangat busuk. Jadi lelaki ni pun terus pergi bagi tahu dekat ketua rukun tetangga dekat kawasan perumahan Citra Garden tu. Pada petang tu juga dalam pukul 6 macam tu, ketua rukun tetangga ni tadi pun pergilah ke rumah Rudianto dan dia pergi bersama beberapa orang jiran yang lain. Bila dah sampai dekat depan rumah Rudianto tu, diorang tengok pintu pagar rumah tu memang tertutup rapat. Diorang pun cuba panggil Rudianto, cuba panggil Margareta, tapi tak ada jawapan. Tapi pada masa yang sama, diorang pun boleh bau juga bau yang busuk tu tau. Jadi bila diorang rasa macam memang ada benda yang tak kena ni, diorang buat keputusan untuk pecahkan juga kunci pagar rumah tu. Salah seorang jiran yang datang tu pun, dia cuba cungkil salah satu tingkap rumah tu. Dan tingkap tu terletak di ruang tamu. Lepas diorang dah berjaya cungkil tingkap tu, diorang pun selak langsir tu untuk intai ke dalam. Masa diorang intai kat dalam ruang tamu rumah tu, diorang memang terkejut sangat sebab diorang boleh nampak ada jasad seorang lelaki yang dah meninggal dunia dalam keadaan terduduk dekat sofa di ruang tamu tu. Bila dah nampak mayat dekat dalam rumah tu, ketua rukun tetangga tu pun terus pergi buat laporan polis. Dan tak lama lepas tu, polis pun segera sampai bersama dengan tim forensik. Bila polis dah sampai kat rumah tu, diorang jadi lagi terkejut sebab dekat dalam rumah tu bukannya ada satu saja mayat, tapi jumlah mayat dekat dalam rumah tu ada 4 semuanya. Yang meninggal terduduk atas sofa dekat ruang tamu tu, yang mula-mula ahli rukun tetangga nampak tu kan, yang tu ialah Budianto. Rudianto pula dijumpai dekat dalam bilik tidur. Margareta dengan Dian, mak dengan anak ni pula, meninggal dekat dalam bilik tidur yang lain. Margareta terbaring dekat atas katil, manakala Dian pula terbaring dekat atas lantai bilik tu, tepi katil mak dia, dalam keadaan dia tengah memeluk sebiji bantal guling. Setelah jasad kesemua keluarga Rudianto ni dibawa untuk menjalani otopsi, mereka didapati telah meninggal akibat dari kebuluran. Hasil siasatan forensik juga mengesahkan yang keempat-empat ahli keluarga ni telah meninggal pada waktu yang berbeza-beza. Mula-mula Rudianto meninggal dulu, diikuti dengan Margareta, lepas tu Budianto pula meninggal dan ahli keluarga terakhir yang meninggal ialah Dian. Tak ada satu pun kesan kecederaan yang mencurigakan yang ditemui pada jasad mereka semua ni. Bermakna kematian mereka ni tak ada unsur jenayah. Tapi laporan forensik ni memang menimbulkan lagi banyak persoalan. Macam mana keluarga Rudianto ni boleh biar diri mereka kelaparan, kebuluran sampai meninggal dunia? Dah memang jadi lumrah kita kan sebagai manusia, kalau kita dah rasa lapar sangat, kita akan cari jalan juga macam mana pun untuk cari makan, untuk isi perut. Tapi diorang tak. Kita tengok apa poin-poin yang buat Nas rasa macam tak logik juga tau keluarga ni boleh kelaparan sampaikan diorang meninggal dunia. Yang pertama, rumah Rudianto ni terletak di Citra Garden, satu kawasan perumahan elit
yang terletak di Jakarta. Macam yang kita tahu, Jakarta ni bandar yang besar, bukannya satu kawasan pedalaman yang terpencil. Kalau diorang duduk dekat kawasan terpencil tu, logiklah kita nak kata diorang tak dapat nak minta bantuan dekat siapa-siapa, tak dapat nak hubungi dunia luar. Lepas tu lagi, keluarga ni ada juga handphone. Sekurang-kurangnya kalau diorang dah dalam keadaan terdesak sangat, diorang boleh je contact family member yang lain, ataupun lagi senang minta tolong dengan jiran ke. Tapi tak ada satu pun usaha dari diorang ni yang menunjukkan yang diorang ni dah pernah cuba untuk dapatkan bantuan. Tak ada satu pun. Pihak siasatan pun bagi tahu juga yang dekat dalam rumah tu memang tak ada satu makanan pun. Dekat dalam peti ais kosong, dekat dalam kabinet dekat dapur pun semua kosong. Tak ada satu makanan pun. Roti ke, beras ke, tak ada. Tapi benda yang ada dekat dalam rumah tu pun pelik tau. Rumah tu penuh dengan timbunan sampah. Lepas tu dekat bahagian dapur pula penuh ditabur dengan bedak baby. Dan ada banyak kapur barus dekat sekeliling rumah tu dan dekat atas meja makan. Mungkin bedak baby dan kapur barus ni digunakan untuk menutup bau mayat tu kot. Situasi ni seolah-olah keluarga ni memang sengaja tak nak makan dan tak nak minum sampailah mereka meninggal dunia. Tapi kenapa kan? Kenapa diorang buat macam tu? Beberapa saksi telah ditemu ramah oleh pihak berkuasa untuk membantu siasatan kes ni. Antaranya ialah jiran yang tinggal di sekeliling rumah Rudianto. Diorang bagi tahu yang keluarga Rudianto ni memang jenis yang tak bercampur langsung dengan orang sekeliling. Kalau diorang terjumpa dekat kawasan perumahan tu sekalipun, keluarga ni memang tak akan bertegur sapa dengan siapa-siapa. Sampaikan jiran yang tinggal betul-betul bersebelahan dengan rumah Rudianto ni, dia cakap walaupun diorang dah berjiran sampai 20 tahun lamanya, selama ni dia tak tahu pun nama penghuni-penghuni kat dalam rumah tu. Jiran ni setakat cam muka diorang je. Tu pun dia jarang-jarang nampak. Jadi bila dia tak nampak ahli keluarga ni selama berminggu-minggu, dia rasa macam tu bukan satu benda yang pelik. Seorang lagi saksi yang ditemu ramah ni bernama Ria Astuti. Dan Ria ni ialah adik kepada Margareta. Menurut Ria ni, kali terakhir dia kontak kakak dia ialah pada 5 tahun yang lepas. Lepas tu dia dah lost contact dah dengan kakak dia. Ria cakap sebelum tu adalah juga dia berbalas-balas mesej dengan Margareta. Tapi tu pun pada tarikh-tarikh yang penting, macam kalau ada hari jadi ke, hari perayaan ke. Nak kata diorang adik-beradik ni ada selisih faham ke? Ria cakap tak juga. Dia dengan kakak dia okey je. Cuma diorang memang tak kontak. Ria juga cakap yang keluarga Margareta dengan Rudianto ni pun memang tak bercampur dengan keluarga besar diorang. Sampaikan kalau ada undangan untuk macam majlis perkahwinan ke ataupun hari perayaan ke, kakak dia memang tak balik langsung. Ada seorang lagi saksi dan saksi ni ialah seorang ejen dari syarikat pinjaman wang. Saksi ni tak nak nama dia dikenali, jadi untuk mudahkan cerita kita panggillah dia A. Nas bagi tahu dulu yang cerita saksi A ni memang agak scary. Jadi korang kena dengar betul-betul, okay? Menurut A, sebelum ni dia pernah dihubungi oleh Budianto. Sebabnya Budianto nak gadaikan rumah tu. Jadi pada 13 Mei yang lepas, si A ni pun pergilah ke rumah tu untuk siapkan urusan dokumen. Kata si A ni, bila dia sampai je dekat depan pintu rumah tu, dia dah tercium dah bau yang busuk sangat. Bila si A ni tanya dekat Budianto, bau busuk tu datang dari mana? Budianto just bagi alasan, dia belum korek longkang dekat depan rumah tu sebab tu bau busuk. Jadi A ni pun tak tanya lebih-lebih lah, dia pun masuk je ke dalam rumah tu. Bila dah masuk dalam rumah, A pun minta izin untuk jumpa dengan Margareta. Sebabnya geran rumah tu atas nama Margareta. Jadi kalau nak teruskan proses penggadaian tu, A kenalah dapatkan tanda tangan dari Margareta. Masa tu Dian pun ada dekat rumah dan Dian ni pun bagi tahu dekat A yang mak dia ada tapi mak dia tengah tidur dekat dalam bilik. Kalau A nak berjumpa dengan Margareta, dia boleh terus pergi dekat bilik tu sebab mak dia tak berapa sihat untuk bangun dan keluar dari bilik. Bila Dian buka je pintu bilik Margareta, A cakap bau busuk yang dicium tadi tu makin kuat sampaikan dia ada rasa nak termuntah. Tapi sebab dia ingat dia datang tu atas urusan kerja, dia kuatkan juga diri dan masuk ke dalam bilik tu. A cakap bilik tidur Margareta tu gelap sangat. Tapi Dian tak bagi dia buka suis lampu. Sebab kata Dian, mak dia sensitif dengan cahaya yang terang. A ni pun pergilah dekat katil kan sebab dia nak kejut Margareta suruh bangun. Bila dia panggil-panggil tapi Margareta tak juga bangun, A pun peganglah tangan Margareta dengan tujuan nak kejutkan dia. Bila A pegang je tangan tu, dia dah boleh rasakan yang tangan Margareta tu dah lembik.
Bilik tu gelap kan, jadi A ni pun cepat-cepat ambil handphone dari poket dia dan dia nyalakan lampu suluh. Bila dia suluh ke arah Margareta, dia terus menjerit, Allahu Akbar. A jadi terkejut sebab memang jelas sangat yang Margareta bukan saja dah meninggal, tapi mayat dia dah mula mereput dekat atas katil tu. Masa ni A memang dah terkejut, dengan takutnya dia jadi tak keruan. Dia menjerit-jerit bagi tahu dekat Dian yang mak dia ni dah meninggal. Tapi bila A cakap macam tu, Dian marah balik dekat A. Dian ni siap cakap dekat A tu. Dia cakap, jangan nak pandai-pandai cakap mak aku dah meninggal. Mak aku hidup lagi. Hari-hari aku bagi dia minum susu, aku sikat rambut dia. Kau jangan nak mengarut. Macam tu Dian cakap dekat A tau. Bila keadaan dah jadi macam tu, A ni pun cepat-cepatlah nak keluar dari rumah tu. Masa dia tengah kelang kabut sarung kasut dia tu, Budianto datang jumpa dia dan Budianto bagi warning dekat dia. Budianto suruh A ni jangan buka mulut dia dan jangan bagi tahu siapa-siapa pun apa yang dia dah nampak dekat dalam rumah tu hari tu. Jadi dari cerita saksi A ni, kita tahu yang Margareta dah meninggal sejak sebelum 13 Mei tu lagi. Polis pecah masuk rumah tu bila? 10 November. Maknanya mayat Margareta dah ada nak dekat 6 bulan dekat dalam rumah tu. Sekarang ni kita nak cerita pula beberapa teori yang berlegar berkaitan dengan kes ni. Semua orang pun tanya soalan yang sama. Family ni memang sengaja nak meninggal dengan cara ni ke macam mana? Antara teori yang timbul ialah kononnya keluarga Rudianto ni telah mengamalkan satu upacara keagamaan yang ekstrim yang memerlukan mereka ni berpuasa sampailah mereka meninggal dunia. Pengamal pada upacara berpuasa sampai mati ni percaya yang kalau mereka meninggal dengan cara ni, mereka ni akan dibebaskan dari kitaran kelahiran semula. Kan ada beberapa agama, contohnya macam agama Buddha, agama Hindu. Penganut agama-agama ni percaya yang selepas mereka meninggal, roh mereka ni akan dilahirkan semula. Jadi berkemungkinan yang keluarga Rudianto ni, diorang dah tak nak dah roh diorang ni dilahirkan semula pada kehidupan akan datang. Diorang nak bebas, jadi diorang jalankan upacara berpuasa ni sampailah diorang meninggal dunia. Teori kedua pula ialah keluarga ni telah mengalami gangguan psikosis secara berkumpulan. Maknanya semua orang dalam keluarga ni mengalami gangguan mental secara serentak sampaikan mereka berempat ni berhenti makan dan minum secara sukarela. Teori yang seterusnya ialah yang berkemungkinan memang keluarga Rudianto ni mengalami kesempitan kewangan. Tapi disebabkan sikap diorang ni yang memang antisocial dan tak bercampur dengan orang, diorang lagi sanggup mati kelaparan daripada nak buka mulut dan minta bantuan dari orang lain. Teori ni muncul berdasarkan beberapa rekod mesej yang telah ditemui dekat dalam handphone yang ada dekat dalam rumah tu. Masa mereka masih lagi hidup, keluarga ni memang dah selalu jual barangan yang ada dekat dalam rumah tu. Yang perabot, peralatan elektrik, elektronik, sampaikan kereta dan motor yang diorang ada sebelum ni pun telah pun dijual. Setakat ni kes ni masih lagi dalam siasatan pihak berkuasa di Indonesia. Nas harapkan kes ni dapat diselesaikan cepat-cepat supaya ahli keluarga yang lain yang masih ada tu akan dapat jawapan secepat mungkin. Dari kisah keluarga Rudianto ni, kita dapat pengajaran yang silaturahim tu penting sebenarnya. Kalau nak introvert sekalipun berpada-pada lah kan. Sebab itulah dalam agama kita ni, agama Islam, kita dianjurkan untuk berbaik-baik dengan jiran dekat sekeliling kita. Sebab kalau kita ditimpa masalah ke, ada apa-apa ke, orang yang mula-mula akan tolong kita selalunya ialah jiran dekat sekeliling. Sebab keluarga mungkin duduk jauh kan. Nas cuma doakan yang benda ni tak akan jadi lagi dekat siapa-siapa pun, kat mana-mana pun. Terima kasih sebab dah menonton sampai setakat ni. Macam biasa, be safe, be kind to your neighbours, and I will see you in my next video. Bye. Assalamualaikum.